السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ورسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. قال رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan huraikanlah segala kesimpulan-kesimpulan yang ada di lidahku, yafqahu qawli, supaya manusia semua dapat memahami akan kata-kataku. Allahumma 'allimni ma jahiltu, wahai Tuhan, ajarkan kepadaku perkara-perkara yang aku masih jahil. Wa dzakirni ma nasitu, dan beringatkanlah perkara-perkara yang aku lupa. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La haula, tidak ada daya untuk aku nak melakukan segala ketaatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk aku nak mengelak daripada segala maksiat, illa billah, ay illa bina'unatillah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi hari ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus hidup di atas dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebelum daripada anak teruskan kuliah, jadi seperti mana pengurusi dia minta anak ta'aruf sedikit, kerana ni dah kali pertama, alhamdulillah, walaupun anak datang daripada Sungai Buloh, mana jauh jugalah Sungai Buloh, daripada Sungai Buloh, alhamdulillah, Allah Ta'ala jodohkan, pertemukan kita pada waktu ini, insya-Allah. Ini pertemuan kasih sayang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita pagi ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Ta'ala akan himpunkan kita nanti di akhirat nanti bersama Sayyidil Mursalin di dalam syurga Firdausil A'la, di dalam syurga yang tertinggi, insya-Allah. Kerana semua kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita tidak akan bawa apa-apa yang kita sayang di dunia ini, melainkan amal yang kita lakukan, yang sedikit yang kita lakukan, kita bawa bekal di negeri akhirat nanti. Jadi anak namanya Muhammad bin Baihaqi bin Harun. Muhammad Baihaqi bin Harun. Macam nama perawi hadis, Rawahul Baihaqi. Ada kalau kita belajar hadis, Rawahul Baihaqi. Jadi nama Muhammad Baihaqi bin Harun. Anak sekarang duduk di Sungai Buloh dan asalnya daripada Kelantan, Pasir Putih, Kelantan. Jadi orang Kelantan ni dia bercakap kadang-kadang banyak slang Kelantan. Jadi kalau ada yang belajar kata tu yang tak faham tu, saya minta maaf. Kadang-kadang kita pergi kuliah masjid, kadang-kadang kita bercakap tu macam kita rasa guna slang Kuala Lumpur lah. Tapi rupa-rupanya orang tak faham lagi kita bercakap. Dan Kelantan lagi, dalam-dalam duk jaga-jaga pun keluar lagi. Jadi itu biasa dah daripada Kelantan. Jadi sekarang ni anak sebagai pembantu mudir di Madrasah Darul Ulum Al-Mustafa di Paijarah. Anak dia jaga madrasah sana.
Anak belajar mulanya anak belajar di Kumbang Krian di Kelantan, tahfiz dalam 5 tahun. Kemudian anak berpindah memulai dalam 2 tahun. Kemudian anak masuk sekolah pondok. Anak masuk sekolah pondok dalam 7 tahun. Dalam 7 tahun. Kemudian anak pun pergi ke Yaman sekejap. Sekejap lah. Betul anak balik. Alhamdulillah, berkhidmat. Rupanya Allah Ta'ala letak anak di Selangor. Ini orang panggil susunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hati ini bukan kata habis setakat ni dia belajar, insya-Allah kita nak sambung lagi. Ada peluang kita nak sambung lagi, insya-Allah. Tak cukup pun dan tak rasa tak layak pun kita ni nak duduk di hadapan hadirin. Tapi tilik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripada aku walaupun seayat, satu ayat. Dan saya yakin tidak ada urusan dan tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada pekerjaan kita menyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih mulia lagi. Apakah pekerjaan? Apakah naib yang lebih mulia daripada kita menyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita mengajak manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menarik hati-hati manusia supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ingat kepada akhirat. Itulah urusan yang paling besar sekali. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebagai naib daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang menyakiti orang-orang alim seolah-olah dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyakiti Rasulullah seolah-olah dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah dia naib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang alim dia naib sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyambung lidah Rasulullah kalau bukan ulama-ulama? Manusia tidak akan tahu bagaimana cara untuk sembahyang, bagaimana untuk beribadah, bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tak baik, melainkan dengan sebab lidah-lidah ulama, dengan sebab ustaz-ustaz yang mengajar, yang menyebarkan, meruangkan masanya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata ulama, laulal ulama kana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan dengan sebab ulama, kana an-nasu kal bahaim, nescaya manusia ni kal bahaim, seperti binatang. Tak tahu mana yang baik, mana yang buruk kalau bukan dengan sebab ulama. Ini orang fadilah, kelebihan orang yang menyambung akan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, banyak kelebihan-kelebihan ilmu, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang mengganti, orang yang mewaris pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para alim ulama yang mengganti, yang mewariskan pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ulama. Dan darajah yang paling tinggi sekali selepas daripada darajah nubuwah kenabian, iaitu darajah ulama. Darajah ulama. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Taala beri taufik kepada kita dan bagi lagi nikmat yang bahasa imdad, nikmat yang bahasa bantuan. Kerana nikmat yang pertama Allah Taala bagi kepada kita nikmatul ijad, nikmat menjadi. Dulu daripada asal kita tiada. Masa dulu, masa zaman datuk kita, zaman ayah kita tidak ada. Siapa yang mengadakan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini daripada setitik mani yang hina. Asal daripada keturunan kita, datuk kita Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah Taala jadikan daripada tanah, dan zuriat-zuriat Nabi Allah Adam AS Allah Ta'ala jadikan setitik mani yang hina. Allahu Akbar. Bila kita tahu kejadian kita daripada mani, maka tahu kita tidak ada jalan untuk kita rasa ego di dunia ni. Ego dengan makhluk Allah, apatah lagi ego dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu kejadian kita daripada mani. Apa mani?
Mani ni suatu benda yang istikdar, kata orang Arab. Suatu benda yang diluati. Apa makna diluati? Maknanya kita tak nak, mak ayah kita sendiri pun tak mau nak melihat mani, kerana istikdar, kerana diluati. Kalau ada di kain, cepat-cepat kita basuh, itu sifat mani. Mana hinanya kejadian manusia. Tapi Allah Ta'ala memuliakan manusia dengan kejadiannya. Daripada mani Allah Ta'ala ubah menjadi seketul daging, seketul darah. Daripada seketul darah Allah Ta'ala ubah menjadi seketul daging. Daripada seketul daging Allah Ta'ala saluti dengan tulang-tulang. Daripada itu Allah Ta'ala bentukkan dengan kepala, dengan tangan, dengan kaki, dengan anggota yang sempurna. Lalu bila telah masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya meniupkan roh di dalam rahim ibu kita. Ketika itu kita berada di alam rahim, alam kandungan. Kemudian semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Apabila telah sampai masanya, pada ghalib 9 bulan kita duduk di dalam alam rahim ibu, lalu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala perintah supaya keluar, maka kita pun keluar daripada alam rahim kepada alam dunia, ataupun dikatakan alam musyahadah, alam penyaksian. Alam dunia ini alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar untuk apa? Allah Ta'ala keluarkan kita daripada untuk ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengeluarkan daripada perut ibu kita, sehingga kan kita keluar dalam keadaan selamat. Walaupun mula-mula keluar kita dalam keadaan dhaif, lemah, lembek, dalam keadaan jahil, tak tahu apa. Hatta kita nak makan sesuatu pun tak boleh. Nak makan makanan besar tak boleh. Nak minum air kopi tak boleh. Nak makan roti canai tak boleh. Nasi lemak tak boleh. Tapi Allah Ta'ala tahu hikmah kejadiannya. Ketika kita kecil, sebaik sahaja kosongnya rahim ibu kita, dicadangkan 2 bejana susu. Sebelum daripada kita keluar, di mana susu? Tidak ada. Bila kita keluar sahaja daripada perut ibu kita, beberapa saat sahaja Allah Ta'ala cadangkan susu, kerana Allah Ta'ala tahu kita tak sesuai untuk makan sesuatu yang lain daripada susu ibu kita. Maka dengan susulah kita makan, dengan susulah kita kenyang, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lama semakin besar. Daripada tak pandai berkata-kata, masa kita keluar kita jahil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wallahu akhrajakum. Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu, wahai manusia. Ingat, Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu. Mana Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Kemudian keluar daripada perut ibu kita Allah Ta'ala. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa, kamu jahil mula-mula keluar. Jahil tak jahil, kata guru, kita masa mula-mula keluar tai ayam pun kita tak kenal. Apa benda yang ada atas dunia ni kita tak tahu, jahil. Hatta nama ayah kita pun kita tak tahu. Tapi siapa yang memberikan ilmu kepada Allah, kepada kita, sedikit demi sedikit dengan panca indera yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Tak pandai berjalan, boleh berjalan. Tak boleh berlari, boleh berlari. Daripada tak boleh makan kepada boleh makan. Semakin lama semakin besar, dengan seronok, dengan udara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, la tuhsuha, nescaya tak akan dapat hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap hari berapa kita bernafas? Ada orang tahu berapa tiap-tiap hari dia nafas? Tak pernah kira nafas kita bernafas tiap-tiap hari. Berapa tahun kita hidup, kita tak pernah kira nafas kita. Kita bernafas tiap-tiap hari. Kata setengah ulama arif billah lah. Orang arif billah ni dia jaga nafas demi nafas. Dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafas demi nafas. Ada juga orang arif mengatakan nafas kita 124,000. Kata setengah ulama 124,000 kali kita
kita bernafas. Kebiasaan pada walidnya. Jadi nafas ni adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dalil dan bukti bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah taala nak stop daripada satu nafas dengan nafas kita, maka rebah kita. Barulah kita tahu kita ni sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara, kata Allah. Wahai manusia, kamu ini adalah fakir, berhajat kepada aku. Nafas demi nafas kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang lalai, dia tidak merasakan dirinya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikat dia bernafas udara, siapa yang jadikan? Yang dia minum tiap-tiap hari, siapa yang jadikan air? Yang dia makan, siapa yang berikan makanan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketahuilah saudara yang dirahmati Allah, semua ini datang daripada Allah. Kita sendiri pun datang daripada Allah. Kemudian Allah taala hantarkan dunia ini untuk apa? Kita kena tahu Allah taala, kita datang daripada Allah, dan kita duduk atas dunia ini untuk apa? Allah taala sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya beribadah kepada aku. Kata Abdullah ibn Abbas pada mentafsirkan ayat illa liya'budun, ay illa liya'rifunani wa ya'budun, melainkan supaya mengenal aku, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'budun, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah taala jadikan manusia. Kalau bukan dengan sebab sembahyang subuh tadi, kalau bukan sebab untuk mengenal Allah, kalau bukan sebab untuk berzikir, kalau bukan sebab untuk kita mencari rezeki-rezeki yang halal, kalau bukan sebab untuk taat kepada Allah, Allah taala tak akan jadi kita dan jin. Allah taala tak akan jadi. Allah taala jadi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah taala hantarkan kita di atas dunia ini. Dan Allah taala nak uji. Uji dengan berbagai-bagai ujian. Kadang-kadang Allah taala uji dengan nikmat. Allah taala uji dengan nikmat. Allah taala nak tengok kita syukur atau tak syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar adalah nikmat anggota kita. Adakah kita syukur dengan nikmat anggota kita? Kalau kita syukur, maka kita lulus ujian Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Dengan kaki kita berjalan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan mata kita melihat akan perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segala anggota kita melakukan perkara yang disukai oleh Allah. Maknanya kita telah menunjukkan orang panggil syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit benar daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Apa yang kita faham? Makna ramainya yang tak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tengok di surau ni, kalau kira semua qadhih ahli kampung di sini, kalau datang semua nak rasa penuh. Penuh semua. Tapi beberapa orang sahaja yang dapat datang ke surau ini. Ini adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian daripada Allah, bukan daripada kita pada hakikatnya. Kita boleh datang, kita boleh bangun daripada tempat tidur kita. Kita boleh masuk dalam bilik air, kita boleh bersuci, kita boleh datang dengan setengah kenderaan dengan berjalan kaki. Siapa yang menggerakkan anggota kita pada hakikatnya, pada iman, pada hakikat siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang memberikan. Sebab itulah taufik ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik tak bukan datang daripada orang lain. Taufik, apa makna taufik? Kadang-kadang kita sebut kalimah taufik. Apa makna taufik? Taufik iaitulah ja'alul qudrati ta'ah lil 'abdi, menjadikan kuasa dapat taat bagi hamba. Mana Allah Taala yang menjadikan kuasa dapat kita melakukan ketaatan bagi hamba. Kalau Allah Taala tak bagi, siapa kita nak melakukan ketaatan? Kita tak kuasa. Melainkan Allah Taala yang menghendaki
kebaikan kepada kita. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini Allah Taala pilih kita. Dapat taufik datang sembahyang subuh secara berjemaah. Ini taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak biar seperti mana mereka-mereka yang Allah Taala biarkan. Allah Taala pilih. Ini setengah alamat daripada ahli-ahli syurga insya-Allah. Orang yang datang berulang-alik pergi ke masjid untuk menunaikan sembahyang berjemaah, ini daripada ahli syurga. Kalau bukan orang yang duduk di dalam masjid ahli syurga, siapa lagi yang ahli syurga? Dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan akan masjid Allah Subhanahu wa taala, iaitulah tempat-tempat sujud, tempat-tempat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, man amana billah, iaitulah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengimarah. Dan kita nak tanya, kalau orang beriman, di mana Allah Ta'ala letak? Dalam syurga. Makna orang yang datang ke masjid iaitulah ahli syurga. Lebih-lebih lagi sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Kerana sembahyang isyak dan subuh ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang jemaah yang paling berat bagi orang munafik. Orang munafik nak sembahyang subuh berjemaah di masjid, dia akan berat. Jadi yang kita boleh datang ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terkeluar daripada orang yang munafik. Munafik ni mana izharul iman wa ikhfaul kufr, menzahirkan iman, nampak gaya macam orang beriman, nama beriman, tapi dalam batin ada syak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ragu perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia di sisi Allah Taala kufur, dimasukkan ke dalam neraka, fid darqil asfali minan nar, di dalam neraka yang paling bawah sekali daripada munafik. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada orang munafik, apatah lagi zaman di akhir zaman yang jauh zamannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Rasulullah, kalaulah ditumbuhkan ekor kepada golongan munafik, nescaya kamu tidak akan dapat berjalan di akhir zaman nanti, tak akan berjalan kerana tersepak dengan ekor munafik. Ramai yang munafik di akhir zaman. Zahir Islam, nampak nama orang Islam, pakaian Islam, hari raya pergi masjid, tapi dalam hati dia tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syak kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan munafik. Setengah daripada alamat munafik, kata Rasulullah, idza haddasa kadhiba, apabila dia bercakap dia berbohong. Itu sifat munafik. Ramai ada orang yang berbohong di akhir zaman, ramai sangat yang berbohong, bercakap tapi berbohong. Itu sifat munafik. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min la yukdzib, orang beriman lidah dia tak mampu nak berdusta, kerana dusta itu adalah sifat munafik. Walaupun kadang-kadang orang beriman dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lain, tapi berdusta dia tidak akan mampu. Itu setengah daripada alamat orang yang beriman. Alhamdulillah. Jadi bila kita nampak dalam hati kita pertolongan dalam melakukan ibadah ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala yang menjadikan kamu wahai manusia, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tengok dalam hati kita, Allah, pagi ni aku dapat datang ke surau, dapat dalam sembahyang berjemaah, dapat hadir dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, terima kasih. Ketahuilah tidak ada nikmat yang paling besar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tahu ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia di akhir zaman dihijab, ditutup hati dia dengan dunia, dengan sebab kasih ke dunia, dengan sebab cinta dia ada pada dunia, dia tak nampak kepada kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan negeri akhirat. Kalau kelebihan, kalau nampak semua akan datang ke surau ini.
Kerana hati itu terhijab dengan dunia. Allahu Akbar. Setengah daripada alamat hati itu keras apabila disebut tentang nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang baik, syurga dan nikmat syurga, dia tidak rasa gemar nak kepada syurga. Setengah daripada alamat keras lagi apabila sebut tentang seksa-seksa Allah Taala, dia tidak rasa gerun. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat Rasulullah menangis, tiap-tiap hari dia menangis kerana takut kepada alam kubur. Kita berapa kali kita menangis? Sedangkan dia lah sahabatnya, orang dekat dengan Rasulullah, orang yang dijaminkan dengan syurga. Ini Sayyidina Uthman basah lidah janggut-janggutnya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang jauh, kita orang yang banyak maksiat, tapi kita tak menangis. Allahu Akbar, jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerasnya hati kita dengan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hati seseorang ini dia akan berkarat dengan sebab melakukan maksiat yang dia lakukan. Seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-qulub tasda'u kama yasda'u al-hadid idza asabahu al-ma. Inna hadhihi al-qulub, kata Rasulullah, sesungguhnya ini hati yang ada pada tiap-tiap kita ni, yang dia ni sebagai raja bagi anggota kita. Kalau baik hati maka baik segala anggota kita, kalau jahatnya hati maka jahatlah segala anggota. Hati sebagai raja. Kata Nabi, inna hadhil qulub, sesungguhnya hati yang ada pada tiap-tiap rongga masing-masing itu, tasda'u, dia akan berkarat, kama yasda'ul hadid, seperti mana berkaratnya besi, idza asabahul ma, apabila terkenanya air. Besi bila kena air dia akan berkarat. Hati kita bila kena maksiat, mata kita melihat maksiat, lidah kita berkata perkara maksiat, telinga kita mendengar perkara maksiat, maka tiap-tiap maksiat itu dia akan berkarat hati kita. Kemudian ditanyakan oleh salah seorang sahabat, waqila wa ma jila'uha ya Rasulullah, apakah yang membersihkan hati ya Rasulullah? Bila hati itu berkarat ya Rasulullah, apakah yang membersihkan hati ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, kasratul dzikril maut wa tilawatul Quran, banyakkan kamu mengingati mati dan banyakkan kamu membaca Al-Quranul Karim. Dengan sebab inilah yang kita terhijab, kita tak rasa gemar dengan akhirat, kita tak rasa takut dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada kemanisan dalam melakukan ibadah. Kerana apa? Kerana hati yang kita melakukan maksiat itu kotor. Sebab itulah kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seseorang yang tidak hadir di dalam majlis ilmu, kerana majlis ilmu ni majlis yang mana kita tarik hati-hati manusia supaya ingat kepada mati. Supaya kita ni tahu kita duduk di mana sekarang, di dunia untuk apa? Ibadah. Ke mana kita akan pergi? Ke negeri akhirat. Mau tak mau kita akan pergi ke negeri akhirat. Jadi majlis ilmu ni majlis yang menarikkan hati supaya ingat kepada Allah, boleh membersihkan akan hati kita, boleh kuatkan iman kita. Itu majlis ilmu. Sebab tu kata Imam Syafi'i, siapa-siapa yang tak hadir seminggu sekali dalam majlis ilmu, maka dia akan dimatikan hati-hatinya. Mati hati. Allahu Akbar. Bila mati hati, bagilah tahulah 1000 nasihat pun dia tidak akan rasa apa-apa. Kenapa? Kerana dia mati. Sebab tu kata ulama, di akhir zaman ramai orang yang mati. Macam mana mati? Naik motor, naik kenderaan, ya mati hati. Kamu nampak zahir, nampak bergerak, tapi hakikatnya dia mati. Ulama dahulu, orang-orang soleh dahulu, dia hidup zahir dan dia hidup batin. Kalaulah kita tak makan, jasmani kita kalau tak makan 3 hari boleh hidup. 3 hari, 4 hari boleh hidup, tak makan nasi. Lemah, lembek sehingga kan mati. Begitu dengan roh kita. Roh kita berhajat kepada makanan, iaitu ilmu, berhajat kepada ibadah. Roh kita pun juga nak kepada makanan. Sebab itulah orang yang jauh dengan majlis-majlis ilmu, orang ni orang yang hatinya keras. Tidak ada kecelakaan yang lebih besar, iaitulah orang ini jauh dengan majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah kita duduk dalam majlis ilmu. Macam mana orang yang di luar sana yang tidak pernah mendengar nasihat-nasihat, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka jauhlah dia daripada agama. Maka dengan sebab itu dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Minta Allah Subhanahu wa taala bagikan hidayah kepada semua kaum muslimin insya-Allah. Jadi anak tajuk sebenarnya nak cerita tentang sembahyang berjemaah, tapi dia mulai gitu, seolah macam tak ada tajuk. Tapi insya-Allah kita akan cerita sedikit tentang sembahyang berjemaah. Kerana perkara yang paling besar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitulah sembahyang berjemaah. Sehingga kan kalau kita tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni tak pernah meninggalkan sembahyang berjemaah. Selepas daripada disyariatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan sembahyang berjemaah. Sama ada Rasulullah hadir, tidak musafir, ataupun Rasulullah tu musafir, pergi ke mana-mana, Rasulullah tetap menunaikan sembahyang berjemaah. Kerana musafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak pernah musafir seorang diri. Sebab itulah hukum kita musafir, kita pergi ke mana-mana yang jauh, hukum kita musafir seorang diri ni hukumnya makruh. Rasulullah ditemani sekurang-kurangnya seorang sahabat untuk sembahyang berjemaah. Maknanya Rasulullah ketika musafir ni maklumlah waktu yang syiddah, waktu yang sangat sempit, payah, kesusahan. Lebih-lebih lagi orang dulu dia musafir dulu di padang pasir, mana nak dapatkan air, di tempat yang begitu panas. Tapi musafir pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan sembahyang berjemaah. Kalau kita tengok ketika Rasulullah sihat, hatta ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit pun Rasulullah menunaikan sembahyang berjemaah. Tidakkah kita mendengar di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah di akhir hayat dia akan dia sakit, bersangatan sakit, sehingga Rasulullah ni tak mampu nak berdiri dengan sendiri. Disebutkan, diceritakan Rasulullah ni sakit di akhir hayat dia, sehingga Rasulullah sakit, Rasulullah jaga sekejap, terlampau sakit sehingga pingsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan dengan sebab sakit. Sehingga kan bila dekat dengan waktu subuh, Rasulullah ni dikurangkan Allah Subhanahu wa taala sakit dia. Lalu Rasulullah ni dapat bangun. Tetapi dengan bantuan sahabat, dia panggil babul iltika fi Rasulillah. Bab pada menyatakan iltika, mana Rasulullah pernah bersandar untuk nak bangun dengan sahabat. Kan Rasulullah tak mampu lagi nak bangun. Lalu Rasulullah tetap menunaikan sembahyang subuh secara berjemaah. Ini isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengajarkan kepada kita sembahyang berjemaah ni suatu ibadah yang paling penting, kerana dialah sebagai syiar bagi Islam. Jadi hatta Rasulullah sembahyang berjemaah ni di dalam berperang, Allahu akbar, berperang depan dengan pantai pedang. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang? 20 kali lebih Rasulullah berdepan dengan mata pedang. Tetapi dalam keadaan perang pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang berjemaah. Kalau dalam perang Rasulullah sembahyang berjemaah, maka tak payah ceritalah waktu yang lain. Sebab itulah kata guru, jangan kita berdabik dada. Jangan kita berdabik dada, aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sayang kepada Rasulullah, saya sayang kepada agama. Kalau sembahyang berjemaah pun kita tak boleh jaga. Jangan berdabik dada. Jangan kita kata kita orang yang sayang kepada Rasulullah, kalau sembahyang berjemaah pun kita tak jaga. Kalau kita sembahyang berjemaah pun kita tak jaga. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, lisanul hal afsahu lisanul maqal. Lidah kelakuan itu lebih jelas daripada lidah kelakuan itu lebih jelas daripada lisanul maqal, lidah perkataan. Bila tanya semua, kalau kita tanya orang Islam, awak sayang Rasulullah? Oh, saya sayang. Semua kita tanya mesti dia akan jawab sayang. Itulah lidah maqal, perkataan ini dia mengatakan dia sayang kepada Rasulullah. Tapi adakah hal kelakuan dia ini dia menunjukkan kerana sayang kepada Rasulullah? Kelakuan kalau dia tak sembahyang berjemaah, tak jaga tentang sembahyang berjemaah, maka dialah orang yang jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mendakwa tiap-tiap hari 1000 kali kata sayang,
Tapi kalau dia tak boleh menjaga sunnah yang paling besar, itulah sembahyang berjamaah, maka dia jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah satu ketika sahabat dia tanya kepada Rasulullah, kepada Aisyah, kerana sahabat ni dia sangat suka nak tahu tentang kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luar Rasulullah ketika dalam masjid, kalau musafir tak ada masalah. Sahabat boleh tengok Rasulullah, boleh dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam rumah Rasulullah nak tahu, sahabat nak tahu macam mana? Melainkan dengan diriwayatkan, diberitahukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat pergi bertemu dengan isteri Rasulullah. Dia kata, macam manakah kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah? Maka Aisyah pun cerita, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kalau dia balik daripada mana-mana musafir, dia pergi keluar daripada rumah, kemudian dia balik. Maka Rasulullah ni dia tidak ada jabar. Apa makna jabar? Jabar ni makna besar diri. Kan kita ada jabar kan? Makna ahli keluarga Rasulullah, bila Rasulullah datang, sama seperti mana Rasulullah sebelum datang. Makna bukan macam kita. Kita kalau kita datang ke rumah anak kita, daripada tak beradab jadi beradab. Oh, ayah datang, semua baik. Itu orang panggil sifat jabar kita. Sifat besar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Rasulullah datang, sebelum datang sama saja. Bahkan lebih mesra dengan sebab datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Siti Fatimah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Siti Fatimah akan bangun hormat kepada ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tunggu di pintu rumah. Lalu Rasulullah pergi salam, dijawab oleh Fatimah. Lalu Fatimah dikucuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap kali nak masuk dalam rumah. Itulah akhlak ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkasih sayang. Tapi kita mana didikan sekarang, akhir zaman? Kita tidak ada kasih sayang. Hatta dalam keluarga, anak tak kasih kepada ayah dengan suami isteri tidak ada kasih sayang. Seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ditanya, maka Aisyah kata macam biasalah Rasulullah ni. Dia duduk di rumah macam orang biasa. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah, Rasulullah menyapu rumah sendiri. Kadang-kadang Rasulullah membantu kami merendamkan baju. Kadang-kadang Rasulullah menjahit, membasuh baju sendiri. Kadang-kadang Rasulullah menjahit baju sendiri. Kadang-kadang Rasulullah bergurau dengan anak-anak dan cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang mana kita tahu, Hasan dan Husain setengah daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Rasulullah bergurau, sehingga kan Hasan dan Husain ni dia naik atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buat macam kuda. Macam mana kuda? Mengangkat itu. Hasan dan Husain naik di atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Rasulullah begitu, ditengok kepada sahabat tengok. Dia kata, "Oh, tak ada tunggangan yang paling baik." Dia kata, "Wahai Hasan, kau menunggang di atas siapa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tunggangan, orang yang telah menembusi daripada 7 lapisan langit sehingga Sidratul Muntaha, paling tinggi sekali, kamu tunggang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar perkataan sahabat. Dia kata, "Ya, sebaik-baik orang yang menunggang ialah Hasan dan Husain. Siapa-siapa yang menyakiti Hasan dan Husain, seolah-olah dia menyakiti aku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu-cucu dia. Satu ketika Rasulullah setengah sembahyang. Ketika itu sembahyang setengah sujud. Lalu dengan sahabat menyeka sehingga panjangnya sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat menyeka Rasulullah ni mati dah. Panjang sangat. Lalu bila beberapa lama kemudian, Rasulullah pun bangkit, Allahu Akbar. Lalu bagi salam siap,
Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa panjang sangat sujud ya Rasulullah sehingga kami menyangka kamu dah wafat ya Rasulullah? Mati siapa kami menyangka? Maka kata Rasulullah, sesungguhnya Hasan duduk atas tengkuk aku, dia kata. Maka dia duduk atas tengkuk aku tidak akan angkat kepala aku selepas daripada Hasan tu lari daripada tengkuk aku, dia kata. Kerana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cucunya. Begitu juga dengan kanak-kanak. Rasulullah kalau dia dah nak sembahyang, kalau dia sembahyang, dia dalam hati dia nak panjangkan sembahyang. Tetapi bila dia mendengar suara budak menangis, lalu Rasulullah memendekkan sembahyang kerana Rasulullah takut memberati kepada mak dia yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kanak-kanak. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah duduk dalam rumah macam biasa. Kadang-kadang dia bergurau dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Rasulullah ni duduk di atas tidur di atas paha Aisyah radhiyallahu anha, lalu mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul di rumah dengan penuh kemesraan. Akan tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar suara azan, Bilal melaungkan azan, kamu akan tengok kelakuan Rasulullah, dia akan berubah, lalu dia meninggalkan semua pekerjaannya, seolah-olah dia terus pergi tempat jubahnya, dia menyahut berjubahnya dan dia memakai imamah serbannya, lalu dia terus pergi ke masjid. Kata Aisyah, seolah-olah Rasulullah tak kenal kami sebelum daripada ini. Itukah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk sembahyang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mementingkan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang berjemaah ni sangat banyak fadilah dia. Setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah ini kata Rasulullah terlebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darajah. Mana seorang yang sembahyang yang tidak berjemaah lebih baik daripada orang yang sembahyang seorang yang tidak sembahyang berjemaah lebih baik daripada orang yang tidak sembahyang berjemaah dengan 27 darajah. Kata guru, 27 darajah, 1 darajah lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Allahu akbar. Dunia dan seisi dunia, bukan tanah yang kita milik di Selangor saja. Kalau Allah Taala bagi tanah kita dalam 2-3 hektar pun kita rasa gila dah kaya. Ini bukan satu tanah, 1 hektar, 2 hektar. Satu dunia ini lebih baik daripada 1 darajah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebab sembahyang berjemaah. Dan sembahyang berjemaah, saya tertarik dalam satu kisah akhir, cerita tentang Abdul Rahman bin Auf. Macam mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang berjemaah. Satu ketika Abdul Rahman bin Auf ni setengah daripada sahabat Rasulullah yang kaya. Dia sebagai saudagar, ahli perniagaan, jutawan lah. Satu ketika datang harta Abdul Rahman bin Auf daripada Mesir 400 ekor unta dengan barang dagangan. 400 ekor unta sekali berniaga. Itu Abdul Rahman bin Auf. Kalau kita kira seekor unta saja, nilaian unta satu ekor 5,000, kalau 400 ekor berapa ribu? Hampir dekat sejuta. Tak termasuk lagi barang dagangan yang ada di belakang ekor unta, dengan emas, dengan perak, dengan barang-barang makanan, pakaian dan sebagainya. Barang daripada Abdul Rahman bin Auf, seorang yang kaya daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kekayaan dia tidak boleh menghijabkan, mendindingkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kaya harta dunia dia letak di tangan sahaja. Bila datang barang dagangan daripada Mesir, lalu Abdul Rahman ni dia mesti biasalah orang ahli perniagaan, bila datang barang dia akan cek, dia akan kira barang dagangan daripada Mesir 400 ekor unta sehinggalah sampai waktu subuh.
Bila sampai waktu subuh, Abdul Rahman ni dia cepat pergi ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila dia sampai ke masjid, dia mendapati Rasulullah sedang menunaikan sembahyang secara berjemaah dan Rasulullah ketika itu sedang rukuk. Rasulullah sedang rukuk. Jadi Abdul Rahman dia lewat, dia masuk saf, kemudian dia mengangkat takbir Allahu Akbar, maka dia sempat rukuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Abdul Rahman ni dia sempat rakaat dah. Bila sempat rukuk dengan imam sekadar tamakninah subhanallah, maka dikatakan sempat rakaat. Sekurang-kurang sempat rakaat iaitu kita rukuk bersama dengan imam sekadar subhanallah. Dia panggil sekadar tamakninah. Bila kita datang, imam rukuk Allahu Akbar, kita pun rukuk sekadar subhanallah, maka kita dapat rakaat. Lepas tu Fatihah tu macam mana kita tak baca Fatihah? Fatihah ditanggung oleh imam. Fatihah ditanggung oleh imam. Syarat tamakninah yang yakin. Kalau kita syak, sempat ke tak sempat tadi sekadar subhanallah, kita rasa Allahu Akbar, baru kita tunduk, imam pun sami Allahu liman hamidah. Itu tak sempat. Ramai mana orang yang tak sempat tamakninah tetapi dia tidak menambahkan rakaatnya. Tapi Abdul Rahman bin Auf dia sempat rukuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadar tamakninah. Maknanya dia dapat rakaat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi salam, maka dia pun terus bagi salam mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sifat orang beriman, sifat orang yang loba kepada akhirat, dia tak puas hati. Kenapa tak puas hati? Karena tak sempat takbiratul ula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sempat rakaat, walaupun dia sempat sembahyang berjemaah, tetapi dia tak sempat takbiratul ula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat orang beriman. Al-mu'min la yushbi'u minal khair. Orang beriman dia tidak akan kenyang dengan kebaikan. Seperti mana orang dunia, dia tidak akan kenyang dengan harta. Dapat satu wadi daripada emas, nak mana wadi yang kedua. Daripada wadi yang kedua nak wadi yang ketiga, lembah yang ketiga daripada emas. Sehingga kan kata Rasulullah, orang yang ahli dunia ni dia gila kepada dunia, dia tidak akan puas sehingga kan tanah masuk dalam mulut dia baru dia rasa puas. Itu ahli dunia. Begitu juga dengan ahli akhirat. Sahabat-sahabat Rasulullah dia tak kenyang dengan kebaikan. Buat baik, nak buat baik lagi. Sembahyang berjemaah, lewat takbiratul ula, dia tak puas hati. Lalu dia fikir tidak ada sebab lain melainkan dengan sebab harta datang daripada Mesir 400 ekor unta. Lalu dia fikir dia pun sedekah 400 ekor unta itu fi sabilillah, untuk fakir miskin yang berada di sekeliling itu. 400 ekor unta sekali sedekah berjuta, bukan RM10, bukan RM100, bukan RM1000, bukan RM10,000, bukan RM100,000, berjuta sekali sedekah. Kerana tak puas hati dengan tak sempat takbiratul ula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pergi bertemu dengan Rasulullah. Abdul Rahman pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pagi tadi aku lewat denganmu sehingga aku tak sempat takbiratul ula dengan kamu. Lalu aku mensedekahkan 400 ekor unta itu untuk tempel pahala takbiratul ula denganmu. Adakah sama ya Rasulullah dengan sedekah 400 ekor unta itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, tak sama wahai Abdul Rahman. Letih Abdul Rahman. Tak sama lagi ya Rasulullah. Tak sama wahai Abdul Rahman. 400 ekor unta yang kamu sedekah tu pahalanya tak sama lagi dengan takbiratul ula dengan imam. Maka kata Abdul Rahman, kalau tak sama lagi ya Rasulullah, tiap-tiap di atas belakang ekor unta itu ada barang dagangan ya Rasulullah. Ada dengan emas, ada dengan perak, aku sedekahkan semua sekali ya Rasulullah. Adakah sama ya Rasulullah? Maka kata Abdul Rahman, tak sama lagi wahai Abdul Rahman. Hadith Abdul Rahman. Tak puas hati dia ni. Tak puas hati. Dan dia kata, kalau tak sama lagi ya Rasulullah, tiap-tiap seorang ekor unta tu ada seorang hamba. Kalau kita sebagai driver lah, hamba ni milik Abdul Rahman bin Auf. Hamba ni dulu ada sistem hamba. Hamba ni seorang hamba ni mahal lah, manusia tapi dia hukum hamba. Boleh dijual, boleh dibeli, boleh dimilik, boleh dipakai dan sebagainya. Itu hamba.
Itu hukum hamba. Sekarang ni tak ada hamba, tapi dulu ada hamba. Maka kata Abdul Rahman, 400 orang hamba ini ya Rasulullah, aku merdekakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mana aku bebaskan dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Adakah menyamai ya Rasulullah pahala aku sedekah 400 ekor unta dengan barang dagangannya sekali dengan merdekakan hamba ya Rasulullah? Adakah sama ya Rasulullah boleh tempel kepada pahala takbiratul ula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu maka Rasulullah kata, tak sama lagi wahai Abdul Rahman. Dengar wahai Abdul Rahman, kalaulah dunia sebiji ini diberikan kepada, dijadikan harta milik kamu seorang wahai Abdul Rahman, sebiji dunia, bukan Kuala Lumpur, bukan Malaysia, bukan Asia, sebiji dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, milik kamu seorang wahai Abdul Rahman. Kemudian kamu sedekah untuk fi sabilillah. Bila milik Abdul Rahman sedekah pula untuk fi sabilillah, nescaya tak menyamai lagi dengan pahala takbiratul ula dengan imam. Itu sekali pahalanya takbiratul ula. Walau tukar dengan dunia pun tak ada tak boleh nak tukar. Kadang-kadang kita tak semayang berjemaah kerana nak cari RM10, nak cari RM100, kerana kerja dan sebagainya. Sangat-sangat jauh kita dengan agama. Sangat jauh kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tidak ada kerja pun, tapi malah tak tahu kelebihan, seolah-olah macam tak tahu apa. Sedangkan sembahyang berjemaah ni sangat-sangat penting. Masa anak duduk di Yaman, masa anak belajar di Yaman, jadi lepas daripada sembahyang, Habib dia akan tengok ke belakang. Dia tengok ke belakang, siapa-siapa yang masbuk, dan memang tak akan berlaku masbuk lah. Kalau di sana 2 tahun akan sembahyang tu, sebab sebelum sembahyang tu mesti kita kena dalam solat. Dalam solat, mana dia tertib betul sembahyang, dijaga betul sembahyang. Mana tidak akan berlaku masbuk. Tapi kalau berlaku, kalau dia tengok berlakunya pelajar masbuk, mana tambah rakaat di dalam sembahyang berjemaah, lalu dia akan panggil. Dia kata, sebab apa awak lewat? Mungkin berbagai-bagai alasan yang diberi. Lalu kata Habib, kamu ambil pergi masuk dalam bilik, kemah-kemah baju, saya hantar balik Malaysia. Tak payah belajar, dia kata. Kerana ini dah didikan guru saya, pelajar Habib Muhammad Haddad, mana guru pada Habib Omar. Kalaulah anak murid dia ni masbuk saja, dia akan hantar balik, tak payah belajar. Dia kata, irsal yadain, basuh 2 tangan. Kenapa? Kerana tidak ada amanah. Kalaulah sebesar sunnah kamu tinggal, bagaimana dengan sunnah-sunnah yang lain? Sebesar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh jaga, bagaimana amanah nak menanggung amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau besar-besar sunnah pun kamu tak dapat amalkan. Sebab itulah orang yang tinggal sembahyang berjemaah, orang yang bukan hakikatnya sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tinggal sembahyang berjemaah bukan orang yang hakikatnya nak kepada agama Islam, bukan orang yang cinta kepada agama Islam pada hakikatnya. Kenapa? Kerana sebesar-besar syiar Islam, iaitulah sembahyang berjemaah. Sahabat berjuang dengan harta benda sekali kerana nak jaga sembahyang berjemaah. Tapi kita kalau rajin pergi, kalau malas tak pergi. Bermudah-mudah dengan sembahyang berjemaah. Apatah lagi orang yang tak sembahyang tu tak ada cerita dah. Kalau sembahyang berjemaah begitu sekali pandang. Kata dia, aku daripada mula balik Habib Muhammad Haddad, sampai daripada dia balik sehinggalah dia meninggal, dia tak pernah meninggalkan sembahyang berjemaah. Walaupun dia sakit, tak boleh bangun dah, tapi ada satu khadam, satu anak murid dia akan jadi makmum di belakang dia, jaganya sembahyang berjemaah. Kenapa? Kerana nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah meninggalkan sembahyang berjemaah. Okey. Jadi sekadar itulah nasihat daripada anak kepada diri anda sendiri dan kepada ahli jemaah sekalian. Walaupun kita
kita tak dapat ambil faedah banyak lagi, tapi ambillah faedah satu, iaitu jagalah sembahyang berjemaah insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat nanti insya-Allah. Sekadar itu aku qul hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahyain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qurbatina fi dinina ma'al qadri unsa wa dzakar. Ya Allah ya arhamar rahimin, jangan Engkau ceraikan kami di dalam majlis ini, melainkan Engkau ceraikan kami dalam kekosongan dosa ya Allah. Ampunkanlah dosa kami sekaliannya ya Allah. Dosa yang sedang kami lakukan, dosa yang akan kami lakukan, dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Dosa yang kami tahu, dosa yang kami tak tahu ya Allah. Dosa yang kami sengaja, dosa yang kami tak sengaja ya Allah. Begitu juga dengan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasih sayangkanlah kepada mereka seperti mana mereka mengasih sayang kepada kami ketika kami kecil ya Allah. Begitu juga dengan guru-guru kami ya Allah, dan mereka yang ada hak di atas kami ya Allah. Matikanlah kami dalam iman dan Islam ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Akhirkanlah kalam kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selepas diberikan umur yang panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.